Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ke-26 Parlimen membantu dengan sukarelawan dan telah membuat cadangan-cadangan mengenai bagaimana kaedah pada pandangan saya dalam media sosial untuk membaiki apa yang sedang berlaku mengenai banjir ini. Di sini saya ingin menambah lagi, bagaimanakah industri insurans membantu pemilik kenderaan yang terjejas banjir. Insurans sepatutnya turut memberi perlindungan kepada rumah dan kenderaan akibat bencana banjir. Kedua, apakah respons Kementerian Keuangan bagi mempercepatkan proses perolehan bagi memperbaiki kerosakan prasarana seperti jalan raya, jambatan, bangunan-bangunan awam dan berapa anggaran peruntukan untuk pembaikan. Ketiga, mohon berikan maklum balas Suruhanjaya Siasatan Diraja yang disebut oleh Batang Lupar yang juga dicadang oleh kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia mengenai matlamat pembangunan lestari termasuk ahli akademik dan juga NGO. Keempat, perbaiki apps aplikasi di handphone seperti MySejahtera. Wujudkan seperti MySejahtera, bolehlah disebut sebagai apps banjir atau awas banjir atau sedia banjir atau info banjir. Yang ada sekarang ini, My Public Info Banjir perlu disebar luas agar rakyat tahu kewujudannya. Kelima, dipahamkan bahawa Pusat Ramalan dan Amaran Banjir PRAB sedang menyediakan program ramalan amaran banjir dijangka siap 2023. Mungkin itu sudah terlalu lambat, mesti disiapkan segera. Boleh beri ramalan cuaca 2 atau 3 hari lebih awal sebagai EWS, Early Warning System atau sistem amaran awal yang berkesan. Seterusnya, yang keenam ialah konsep DLL iaitu dalamkan, luruskan, lebarkan sungai, parit dan saliran di kawasan yang sering berlaku banjir sangat berkesan. Dan ia berlaku di Pontian dan Pontian kini tidak ada lagi berlaku banjir besar kerana telah didalamkan, diluruskan dan dilebarkan sungai-sungai yang besar. Ketujuh, minta kementerian berkaitan memberi penjelasan kepada cadangan agar dibina semula Canal City, terusan 18 km antara Sungai Kelang dan Sungai Langat yang boleh menjadi kawalan banjir, pembangunan bandar dan juga produk pelancongan yang baik. Kelapan, Smart Tunnel di KL sangat berkesan. Selain membantu menyelesaikan banjir kilat, boleh menguraikan trafik. Apakah ada keperluan untuk dibina sebuah lagi Smart Tunnel di KL? Kesembilan, banjir kilat, banjir termenung, banjir biasa, banjir besar itu antara perkara yang kita selalu dengar dan malam tadi pun ada lagi banjir kilat libatkan 250 rumah di Ipoh. Lain tempat, lain puncanya. Oleh itu, Jawatankuasa Kabinet mengenai banjir, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat wajar meneliti the best practices di luar negara mengikut target spesifik bagi menangani perubahan iklim dan pemanasan global yang menjadi isu besar, global warming dan climate change dengan izin. 10. Mewujudkan skuad banjir di kalangan masyarakat dan juga NGO seperti bomba sukarela. Membantu SMART, Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia. Saya ingin bertanya apa peranan SMART ketika banjir baru-baru ini, mohon penjelasan. Ke-11, Hala 7 Inovasi Air Kebangsaan 2021-2040 disedia oleh NAHRIM atau Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia antara lain penggunaan IR 4.0, sistem bersepadu, sungai, tasik, pantai. Setakat mana perkembangan Hala 7 ini? Ke-10, berapa kos dan setakat mana kelulusan untuk pelan pengurusan lembangan sungai bersepadu IRBM yang JPS telah sediakan 14 untuk Semenanjung, 4 Sabah, 7 Sarawak yang meliputi antara lain 70% keluasan Semenanjung. Ke-13, peralatan banjir kepada rakyat diberi pada ketua-ketua masyarakat, NGO, rukun tetangga, anggota rela di kawasan banjir. Contoh, bot angin, inflatable boat. Di Lazada cuma RM377, di Shopee RM219 hingga RM256. Perlu ada selain daripada itu generator, lampu bateri, lampu solar perlu dibekalkan untuk tujuan-tujuan kecemasan. Ke-14, penyelenggaraan parit saliran di kampung perlu kerap dilakukan. Serah semula kepada JPKK seperti sebelum ini agar ianya lebih berkesan. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada Kementerian Keuangan, apakah langkah-langkah kerajaan untuk membantu pencarum yang kini simpanan kurang daripada RM10,000 dari sudut peningkatan pendapatan secara jangka masa sederhana dan panjang, lebih-lebih lagi jika mereka ini ditimpa bencana. Saya juga ingin bertanya bahawa ada 6.83 juta pencarum memiliki lebih daripada RM10,000, malahan ratusan ribu KWSP. Adakah mereka dibenarkan untuk mengeluarkan akibat banjir atau juga akibat COVID dengan PKP 1.0 dan 2.0.
Seksyen 54 Akta KWSP 1991 menyebut ahli kumpulan wang itu memerlukan pembiayaan bagi maksud kelestarian hidup boleh mengeluarkan. Ahli kumpulan wang itu memerlukan pembiayaan untuk membantu menambah pendapatannya bagi maksud keberterusan hidup juga boleh mengeluarkan. Saya mohon penjelasan yang tuntas daripada Menteri Keuangan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Silakan Yang Berhormat Muar selaku Ketua Parti 15 minit. Tahniah Yang Berhormat Muar, parti telah didaftarkan. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, we are in a climate emergency. Kita berada dalam keadaan yang teramat unik di mana negara bukan sahaja dilanda dengan banjir tetapi pelbagai jenis cabaran dan rintangan yang makin lama makin teruk. Sebelum ini di Pahang contohnya banjir besar hanya berlaku paling banyak pun sekali setahun. Tetapi pada tahun lepas selama 2 kali. Sekali pada bulan Januari dan dilanda lagi sekali pada bulan Disember dengan keadaan yang jauh lebih teruk. Kita lihat dalam tempoh masa 1 minggu sahaja banjir, lebih 54 keluarga kehilangan anggotanya. Diragut nyawanya. Kerugian ekonomi dianggarkan pada kadar 6.5 bilion ringgit. Dan lebih 50,000 keluarga di seluruh Malaysia terkesan dengan begitu teruk sekali. In 1 week time, satu minggu saja, 6.5 billion ringgit worth of losses. Dan dianggarkan 6.5 bilion ringgit ini, jika disuntik kepada ekonomi, dapat mencipta sekurang-kurangnya 300,000 peluang pekerjaan. Apa maksudnya? Isu perubahan iklim, climate change, bukanlah isu kecil lagi di Malaysia. Tetapi harus diangkat dan harus diiktiraf sebagai isu nasional yang wajib diambil kira oleh semua parti politik, pemimpin politik, korporat, badan-badan yang lain. It means there must be a national emergency and a sense of urgency untuk semua kementerian, kabinet, wakil-wakil parti-parti pembangkang untuk ketengahkan idea-idea jalan penyelesaian melalui sistem bipartisanship supaya akhirnya kesilapan sebegini tidak akan berulang lagi. With that in mind, kita perlu lihat apa yang berlaku pada baru-baru ini dan apa lagi yang boleh kita lakukan untuk pastikan bahawa tragedi pada bulan Disember tidak akan berulang lagi. Saya ingin kongsikan salah satu status posting yang dikeluarkan oleh salah seorang penjawat awam which has rung the bell much earlier pada tahun Ogos 2020. Pegawai Yang Berhormat Menteri di KASA, di mana dia berkongsikan bahawa wujudnya keperluan untuk kerajaan membelanjakan sekurang-kurangnya 300 juta ringgit untuk takungan air pinggiran sungai. Dan ini pada bulan Ogos 2020. Yang Berhormat Menteri ini oleh Sekjen. Tetapi apabila warning seperti ini diabaikan kerana kita masa itu berdepan dengan darurat yang berlainan, kesihatan, akhirnya kerana kelalaian kita, impak banjir itu jauh lebih teruk. The failure to spend 300 million has caused Malaysians to lose 6.5 billion ringgit dalam tempoh masa seminggu sahaja. Saya tidak ingin memperkecilkan mana-mana pihak, tetapi ini menunjukkan bahawa kerajaan perlu mengambil usaha lebih proaktif dan preventatif. Bukan menunggu apabila kita dilanda banjir, bantu keluarga, tetapi setiap tahun perkara ini berterusan berkali-kali. Tetapi saya faham, jika kita lihat landscape politik negara pada hari ini agak sukar untuk kita bincangkan isu perubahan iklim. Ini bukan isu yang seksi. Hanya apabila kita dilanda dengan masalah banjir, barulah isu ini dihangat-hangatkan. Tetapi selepas bulan, diam. Tidak ada perbincangan dan apabila ada permohonan belanjawan, dilupakan dengan begitu sahaja. Sebab itu, perkara pertama yang saya ingin cadangkan adalah untuk semua parti politik mengiktiraf kedudukan negara pada hari ini in a very risky position and to acknowledge that this is a climate emergency. Ini bukan soal di mana kita hanya lihat gambar-gambar penda-penda yang mungkin terkesan di luar negara. It is not. It is about life and death and the position of our country moving forward. Isu kedua, berkenaan bantuan-bantuan yang disampaikan baru-baru ini. Saya cuba empati dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Bahawa ada wakil-wakil rakyat yang tidak turun.
Sebagai ahli Parlimen MUA, saya cuba sebaik mungkin dan saya rasa kita semua perlu cari jalan tengah untuk mendalami kritikan tersebut. Tetapi apa saya boleh katakan adalah sebulan sebelum banjir di Johor, MUA telah dilanda banjir dahulu kerana air pasang dan air naik. Saya ingat pada masa tersebut di dalam Dewan ini juga, saya merayu kepada pihak kerajaan untuk meneruskan projek-projek yang telah diluluskan pada tahun 2019. Benteng-benteng banjir, program mitigasi banjir yang telah diluluskan. Datuk Seri Azmin turun ke MUA, luluskan. Tetapi kini kita tidak dengar lagi maklumat dan akhirnya MUA terkesan lagi sekali. Dan ini sangat teruk. Bukan itu saja, pada bulan November saya merayu lagi dalam Dewan ini. Berikan peruntukan kepada Parlimen MUA. Bantu mereka before it's too late. Lagi sekali dilupakan dengan begitu saja. Nah, hanya apabila dilanda banjir, walaupun Parlimen MUA kali ini tidak teruk terkesan, tetapi daerah MUA, Tibago, Tangkak, baru kita sedar dan barulah di situ bantuan ingin diturunkan. Apa maksudnya di sini? Apabila negara dilanda banjir, kita perlu mengebeling tenaga pada peringkat awal lagi proaktif untuk keluarkan jalan penyelesaian jangka masa panjang. Yang kedua, apabila itu berlaku, put politics aside and work together. Sebab itu, saya terhutang budi kepada rakyat Malaysia. Terhutang budi kerana walaupun saya merupakan ahli parlimen bebas pada masa tersebut, dalam tempoh masa 3 minggu misi banjir, rakan-rakan kepimpinan muda berjaya mobilisasi dan rekrut 11,000 sukarelawan di seluruh Malaysia dan kerahkan mereka untuk bantu mangsa-mangsa banjir. Dan berjaya mengutip dana daripada lebih 62,000 rakyat Malaysia yang akhirnya jumlahnya mencecah 3.5 juta ringgit Malaysia untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Ini bukan kerana muda atau pimpinannya, tetapi kerana rakyat Malaysia melihat apabila ada kelompongan dan masalah, mereka tidak berdiam diri, tetapi mereka cepat bangkit, bantu dan jalan ke hadapan dan jalan tegak terus tanpa menunggu yang lain. Dan ini adalah budaya yang harus kita teruskan, di mana kita berlomba-lomba untuk lakukan kebaikan dan untuk berkhidmat kepada masyarakat di luar sana. Tetapi bantuan one-off tidak cukup. Lazimnya untuk kita adakan perubahan struktural, it must come from a whole of a nation approach. Sebab itu kalau kita lihat, sebelum ini ada perbincangan berkenaan keperluan untuk kita meminda atau memperkenalkan a Climate Change Act, Akta Perubahan Iklim. Tetapi selepas perubahan kerajaan, diam terus. Kenapa perkara ini penting? Kerana untuk kita pastikan kita dapat tangani isu banjir dengan baik, it must be included in the development budget. Dia bukan sekali setiap tahun kita runding-runding perkara sama. Tetapi plan jangka masa panjang, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dan kerana bajetnya, belanjawan itu agak besar. Dan dengan adanya akta yang baru ini, lebih mudah untuk kita adakan salah satu sistem in which we can integrate all ministries untuk ambil isu perubahan iklim ini dengan lebih serius dan supaya kita lebih committed. Pada masa yang sama, kita juga perlu tangani isu-isu ekonomi yang mungkin kita dapat kebaikan dan nikmatnya pada jangka masa pendek, tetapi negara teruk terkesan. Mungkin ramai takut untuk bincangkan isu balak. It is a very big issue. Saya tahu ini isu besar kerana apabila saya di Pahang, saya dimaklumkan oleh rakan-rakan media pada peringkat awal Perdana Menteri akan turun ke kawasan ini yang penuh dengan lautan balak. Orang panggil banjir balak. Di kawasan-kawasan lain, mungkin air naik, barangan elektronik dan rumah hancur. Tetapi bagi perkampungan-perkampungan yang berdekatan dengan kawasan pembalakan, hancur, hilang terus. A concrete brick house, hilang. Kalau nak cakap gantikan RM5,000, RM10,000 takkan cukup. Ini rumah nenek moyang. Saya pergi jumpa, dah tak nampak rumah tersebut kerana yang datang bukan air, tapi air dengan balak-balak besar. Di kawasan itu saja 5 orang meninggal, mati. Bayangkan kalau keluarga kita bukan saja mati lemas, tersepit di tengah-tengah balak-balak besar datang ke depan kamu. It is unbelievably scary. Itu apa yang mereka lalui. Tetapi tidak ada keberanian iltizam politik. Ini bukan nak salahkan mana-mana parti atau kerajaan negeri.
sit down, set up a proper commission, an inquiry dan dedahkan kepada Parlimen secara telus dan adil. Letakkan moratorium pembalakan sampai isu ni diselesaikan. Paksa peguam negara tolong, ya, paksa tauke-tauke balai ini untuk bayar ganti rugi, bukan 1,000, bukan akhirnya orang turun beri RM500. Pay back for their houses. Their lives were destroyed. Satu rumah anggaran, ya, pembayaran semula 200 ke 300 ribu ringgit. Sekejap, saya ada masa sikit saja. This is a very big issue. Sebab itu kalau kita tidak ada perubahan berskala besar, kita akan mungkin rasa beremosi sekali setiap tahun apabila kita dilanda banjir besar, tetapi selepas itu kita lupa semula. Sebab itu saya berharap perkara ini diambil dengan serius. Kedua, untuk kita perkasakan bipartisanship dan untuk kita tunjuk bahawa kita berada dalam keadaan climate emergency, saya berharap Tuan Yang di-Pertua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh bersetuju untuk adakan Parliamentary Select Committee khas berkenaan perubahan iklim. Kalau kita akui bahawa ini adalah isu besar, kalau kita boleh ada Parliamentary Select Committee berkenaan isu luar negara, hubungan antarabangsa, kenapa isu iklim yang merupakan isu yang teramat penting masih belum ada jawatan kuasa khas yang agak khusus supaya kerajaan pembangkang dapat duduk bersama, scrutinize isu development budget, bantu menteri dalam jalan-jalan penyelesaian. Saya dengar teliti ucapan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kata kita ingin achieve carbon neutrality pada tahun 2050. That is a very good statement untuk capai carbon neutrality tahun 2050. Tetapi untuk kita capai carbon neutrality tersebut, komitmen yang awal perlu dibuat dengan sokongan kerajaan dan pembangkang, dengan dana yang sangat besar, dengan buy-in daripada sektor swasta, perubahan-perubahan yang agak sukar daripada sudut ekonomi. Tetapi kalau kita ada iltizam politik untuk lakukan, saya agak yakin kita dapat lakukan perkara tersebut. Ketiga, saya ingin cadangkan di sini juga bahawa salah satu the way of accountability forward, sebab kalau ada yang kata bahawa kita sudah mobilisasikan, tadi kita dengar saya dah ada on the ground sejak hari pertama, semua orang boleh kata. Tetapi yang jelas di sini, setiap tahun ada dana khas bagi NADMA, MKN untuk membeli aset-aset yang agak mahal, ya. Dan kita lihat 2 bulan sebelum banjir besar itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada buat launching besar-besaran. Gagah tunjukkan segala jenis amphibious vehicles yang sangat mahal baru dibeli, tunjuk boleh masuk air, keluar air. Tetapi sebagai salah seorang yang berkhidmat di Taman Seri Muda daripada hari pertama sampai ke hari keempat yang agak teruk, yang saya nampak lebih banyak sejujurnya adalah wakil-wakil sukarelawan bawa white water rafting punya boat, kayak-kayak yang baru dibeli, bot-bot sampan kerana saya pinjam daripada nelayan-nelayan muar. Itu saya lihat sekurang-kurangnya 90% is from this group of people. Maksudnya, bukan saja there is a break in chain of command, tetapi mana kita menempatkan aset-aset itu juga memainkan peranan yang sangat penting. So apabila dikeluarkan arahan, mobilisasi, ia juga datang juga dengan agak cepat dan tidak lewat. So there must be a proper scrutiny and accountability with what happened. Mana pergi aset-aset mahal dan luar biasa ini, kenapa kita tidak berjaya mobilisasikan dalam tempoh masa yang singkat, dan selepas itu kita boleh tahu supaya apabila kita dilanda banjir lagi, kita lebih bersedia. Yang terakhir, saya berharap selepas musim banjir ini, kita tidak lupakan isu perubahan iklim, a climate emergency which we are in today. Kerana mudah untuk kita lupakan, mudah untuk kerajaan negeri kata kita perlukan duit-duit daripada tauke-tauke balak kerana itu adalah sumber pendapatan negara. Mudah untuk kita katakan isu carbon neutrality tidak penting kerana kita perlukan industri-industri besar, manufacturing industry untuk pastikan bahawa kita ada peluang pekerjaan yang baik. Tetapi kalau kita tidak berani berfikiran 20-30 tahun yang akan datang, untuk kita buat pelaburan yang besar in building a green economy, a sustainable and expensive green economy, agak sukar
untuk kita kendalikan isu ekonomi kerana realitinya what could be seen as a liability can be an asset. Lihat negara China. Sebelum ini China merupakan salah satu pengeluar karbon yang paling tinggi di dunia. Dan pada peringkat awal mereka tidak ingin ubah. Kerana kata they need the factories, they need the jobs, they need the opportunities. Tetapi akhirnya dengan pelaburan yang sangat besar, a whole of a nation approach, bukan saja mereka dapat kurangkan, tetapi pada masa yang sama mereka dapat jadikan isu perubahan iklim as a job creator. Di Amerika Syarikat, di bawah Presiden baru Joe Biden, Build Back Better, 1.5 trilion US dollars dibelanjakan. Dan ini contoh-contoh yang perlu kita semua yang berada dalam Dewan ini bersama di meja kerajaan dan pembangkang untuk kita keluarkan a Green New Deal bersama jangka masa panjang supaya walaupun ada perubahan kerajaan 5 kali setahun pun kita tidak akan tersasar daripada perkara ini dan kita bersedia untuk berdepan dengan isu perubahan iklim yang makin lama makin teruk. We are in a climate emergency. Kalau dalam tempoh masa seminggu kita boleh rugi 6.5 bilion, hilang 52 nyawa, lagi 2 masih belum dapat kita cari. Lebih 50,000 keluarga terkesan. Bayangkan 10 tahun daripada sekarang, jika kita bertindak seperti hari ini, apa akan jadi kepada negara kita? Situasi sama bukan berlaku sekali setahun, tetapi mungkin 10 kali setahun. Only when it is too late will we regret. We need to act today. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya Yang Berhormat Kuala Krai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.